ada banyak program silibus, saya tak mampulah nak uraikan setiap silibus. Ada banyak, ada 50 silibus. So saya akan ambil satu contoh silibus, iaitu silibus yang paling basic. SEM 1 saya ambil PSPD lah, Problem Solving and Program Design. Dan tadi Puan Salina cakap tugas PA. PA kena bagi bagi talk kepada pelajar PA bagaimana nak kira jam kredit kan. So dalam slide saya ni saya akan terangkan terperinci bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak mengira jam kredit supaya anak PA tuan-tuan dan puan-puan faham selepas ni. So kena dengar betul-betul lah macam nak kira jam kredit ni. Mana nak dapat 92 jam kredit tu? Macam mana kita dapat kenapa perlu dibahagikan dengan 40? 40 tu pun ada nilai dia kan. Jadi kita masuk ke bahagian 2 iaitu document curriculum interpretation iaitu course information syllabus. Syllabus pula. Kalau tadi program info ada sebanyak 11 item. Okay, program info ada sebanyak 11 item. Kalau syllabus pula ada berapa banyak item dalam syllabus. Pada syllabus masing-masing dia sama je semua syllabus ada sebanyak item, sebanyak tu je. So berapa banyak item untuk syllabus. Jawab. Kecuali Kamila. Boleh selak syllabus masing-masing. Dia bermula dengan name of course. Okay. Item yang pertama bermula dengan name of course. Item yang terakhir berakhir dengan apa? 23. Syllabus baru syllabus baru. Maknanya yang mengajar SEM 1, SEM 2, SEM 3 je lah. Jangan tengok syllabus SEM 4 tu syllabus lama. Kita akan fokus pada syllabus baru. Ya, berakhir dengan assessment. Assessment tu pada item berapa? 15. Siapa yang jawab tu? 15. Tu suara Siapa yang satu jawab tu. tu? Suara ni Syamsia. Syamsia yang lelaki tu siapa? Tak tahu saya. Siapa yang jawab tu? Ada idea apa saja nak tahu je. Kak Wan. Kak Wan Haniza. Okay. So ada 15 item dalam syllabus. Bermula dengan item pertama name of course dan juga course code. Kod khusus kita. Dan berakhir dengan item yang ke-15 iaitu table assessment. Kalau syllabus lama kita sebut sebagai table AST. Assessment Specification Table. Tapi syllabus yang baru dia buang dah perkataan S dengan NT tu tak ada. Specification tak ada, table pun tak ada. Dia sebut table assessment saja. Terus stop kat situ. Terus syllabus yang barulah. Okay, kita akan huraikan satu persatu setiap item tersebut. Saya ambil satu contoh, program khusus, problem solving and program design. Dia bermula dengan nama khusus. So kelas apa yang kita mengajar, khusus apa yang kita mengajar, kita perlu tahu apa dia punya full name. Bukan sekadar web design. Saya mengajar khusus web design, tak. Full name dia web design technology. Okay. Dan juga kod khusus dia DFC 10042. Patutnya khusus apa yang kita ajar, kod khusus tu perlu ada dalam kepala. Saya mengajar ATN, kod khusus saya adalah DFC 20143. So kod khusus tu perlu ada dalam kepala bagi khusus apa yang kita mengajar lah. Kalau khusus lain kita tak mengajar tak apalah, tak tahu. Okay. So sinopsis kita boleh beri kepada pelajar yang apa sinopsis untuk khusus yang kita ajar tersebut yang mana kita perlu letakkan di dalam course outline. Jadi course outline kita boleh jawab juga pada auditor kalau tanya apa itu OBE. OBE kita perlu memberikan course outline kepada pelajar, wajib. Bukan perlu saja tapi wajib. Course outline wajib diberikan kepada setiap pelajar, perlu melihat course outline tersebut. Macam mana cara nak bagi pelajar melihat course outline? Tidak semestinya melalui kena print hard copy sahaja, tak semestinya. Kita juga boleh masukkan di dalam CDOS platform. Yang penting kita boleh tunjuk kepada auditor, okey ni course outline saya,
Tapi dia auditor dia tak ada tengok, okay, course outline ni macam dia akan tanya macam mana student nak capai course outline ni. Itu soalan penting auditor. Dia bukan tanya, awak buat course outline tak? Okay, dia tahulah. Kalau kita kata, ya saya buat. Bukan setakat tu saja. Yang penting dia akan tanya, macam mana you bagi course outline kepada student? Macam mana student nak capai course outline tersebut? Kita perlu bersedia dengan soalan tersebut. Dan pastikan kita berikan kepada pelajar lah. Maknanya course outline tu selepas kita buat, bagi KP sign ataupun bagi KJ sign, bukan sekadar terus simpan dalam file, dah selamat dah. Aku dah settle buat course outline. Salah. Okay, perlu beri kepada pelajar. Pastikan setiap pelajar melihat course outline tersebut. Itu synopsis. Dan pada course outline, kita akan nyatakan nama kita lah, siapa nama pensyarah. Ataupun dan juga slash kepada penyelaras khusus dia, siapa. Item yang keempat, semester and year offered. So, khusus ni perlu di-offer pada semester berapa, tahun ke berapa. Maksimum year 3 lah kan. Year 3 tak ada lagi sampai diploma ni sampai year 4. Maksimum selalunya year 3 lah. Semester 2, year 1 lagi. Kalau semester 3, year 2. Item yang keenam adalah prerequisite. Okay, prerequisite dia akan nyatakan sama ada prerequisite ataupun tak ada. Kalau tak ada, dia akan nyatakan none. Kalau ada prerequisite kepada kursus-kursus tertentu, dia akan nyatakanlah apa prerequisite bagi kursus tersebut. Kalau SEM 1, of course lah tak ada prerequisite lagi. Tapi kalau semester 2 bermula dengan kursus C++, Programming Fundamental, dia ada prerequisite dia adalah subjek PSPD ni lah. Problem Solving and Program Design, dia punya prerequisite. Prasyarat dia. Jadinya yang kat sini, saya sebabnya berlaku juga pada kurikulum yang lama, patutnya unit exam dia dah key in dah dalam sistem dia. Yang mana subjek yang tidak ada prerequisite, subjek yang ada prerequisite, student tak boleh nak select subjek lanjutan tu kalau prerequisite tidak lulus. Tapi pernah berlaku untuk subjek network lah, OSOS dengan OSA, student boleh tick. Jadi penting PA juga kena melihat betul-betul bila pelajar tu bagi borang, kita pelajar yang MK kan, pelajar yang mengulang kursus dia bagi untuk apa tu? Untuk sign PA, dia mengulang subjek sekian. PA janganlah pakai sign saja. PA kena check dahulu betul-betul subjek yang dia mengulang tu ada tak prerequisite dia dah lulus. Kadang-kadang KP ni ketua program kan, apa-apa hal memang jatuh salah pada ketua program lah. Last sekali ketua program yang kenapa luluskan subjek ni student tak lepas lagi prerequisite kan, kenapa KP sign. Tapi harap kena sama daripada PA jugalah. Kadang-kadang KP banyak student datang sembuh kan, kadang kita pun macam terlepas pandang juga. So PA kena check dulu sama ada dia punya prerequisite lulus ataupun tak, terutama untuk kurikulum baru ni mungkin ada lagi kekurangan pada sistem SPMP yang mana student dia tak lulus lagi prerequisite tapi dia boleh tick pada subjek yang lanjutan tu. Mungkinlah ada yalah teknologi kan, macam mana pun ada kekurangan dia, so sama-samalah kena melihat. Okay, item yang ketujuh adalah CLO. Tadi saya kata CLO ni dia tidak kandung di dalam program info. Ada CLO kandung pada silibus khusus masing-masing. Lalunya CLO tadi saya bagi tahu dia ada 3 CLO lah, CLO 1, 2 dan 3. Tapi saya cakap juga tadi ada khusus yang mencapai sekadar 2 CLO sahaja. Contohnya macam yang sekarang ni lah, khusus PSPD. Satu lagi yang saya ada lihat khusus fiber optik tak silap. Dia ada capai sehingga 2 CLO sahaja. Okay, maksimum setakat ni 3. Ada ke khusus yang capai 4 CLO? Ada ke? Ada tak? Yang ada CLO 1, 2, 3, 4. Ke saya yang tak perasan. Saya rasa macam tak ada kan? Jadi CLO ni sama juga macam PLO, cara penulisan PLO dia mesti ada verb, condition dan juga situation. Contoh sekali CLO 1 verb dia explain. Okay. Dia punya condition dia basic computer and fundamental of programming language. Situation dia in a given scenario. CLO 2
Ada verb, itu demonstrate. Ada situation dan juga condition. Sama jugalah CLO dan juga PLO. Cara penulisan dia lah menggabungkan ketiga-tiga elemen tersebut. Jadi sebelah kanan ni ada kurungan, hubung kait lah. Hubung kait CLO1 aras taksonomi dia perlu capai sehingga aras yang keberapa? C2, okay, CLO2 A3 dan hubung kait mapping dia kepada PLO. CLO1 perlu capai PLO1. CLO2 mapping kepada PLO. Okay. So dah masuk pada item yang ketujuh. Postcode. Postcode tadi item yang kedua. Bukan sekadar tahu, oh khusus aku DFC 10042, khusus aku DFC 20143, khusus aku DFN 2043. Kita kena tahu juga apa maksud ni. Maksud terjemahan bagi kod khusus ni. Kita kena tahu. Okay. D adalah diploma. Program level kita adalah diploma. F, program DDT. Program DDT, tak kisahlah kau track network, tak kisahlah kau track software, track game, dia adalah dia punya program code F. Okay, F. Yang kita ada dua track software dan juga network menggunakan F. Okay. Kemudian masuk kepada komponen, kita ada beberapa betul komponen compulsory, ada specialization, ada komponen common core. Common core tu compulsory lah kan, elective. Yang tu adalah department code lah, C. Bergantung kepada kita punya khusus. Ada DFN, ada DFW, ada DFD. Jangan ingat kalau macam network, semua DFN. Network DFN. Tak. Okay. Contohnya macam network ada elective cloud computing. So cloud computing dia menggunakan DFD. Yang mana D tu adalah department code untuk track data science. DN, data science juga untuk track network. So bergantung. Kalau macam ni C adalah, dia punya disiplin dia adalah common core lah. Kalau DFS, dia punya disiplin adalah security. Kemudian satu adalah semester berapa? Cost inventory yang ni hanya JPP saja yang pegang. Okay, dia dah susun. Khusus ni, okay, inventory dia berapa? Macam kita buat database ada dia punya inventory dia kan, dia punya susunan dia kan. Sama jugalah ada JPP, inventory dia berapa untuk khusus ni. Di belakang sekali adalah credit hour. Okay, 2. AFC 10042, 2 adalah dia punya jumlah jam kredit. Kemudian problem solving and program design, nama khusus kita. So ini kita nak baca terjemahan kod khusus dan juga nama khusus kita. Yang mana kita perlu tahulah macam mana cara nak baca. Prerequisite, okay, dah bagi tahu tadi. Untuk khusus yang perlu lepas dahulu, perlu lulus sebelum kita ambil khusus yang seterusnya. Yang ni pun dah bagi tahu tadi data saya dah bagi tahu dulu, kemudian slide ni kemudian tak perasan pula. So ni adalah penyataan CLO yang mana kalau C2 bermaksud kita perlu buat soalan berdasarkan aras C1 dan juga C2. Wajib capai C2. Tak kisahlah walaupun capai untuk actually dia ada lah, kalau macam betul-betul belajar tentang taksonomi ni, dia ada aras dominan kalau C1, C2. Berapa persen kena capai untuk C1, berapa persen untuk capai untuk C2 kan. Tapi untuk yang tu kalau siapa yang penggubal jadual FAS, jadual untuk peperiksaan akhir kan, dia kena tengok betul-betul C1 kena capai berapa persen, C2 untuk berapa persen, baru dia boleh masukkan dalam jadual FAS. Tapi baru-baru ni semua dah merasa untuk menggubal jadual penilaian alternatif. Pada jadual penilaian alternatif tu kita tak adalah spesifikkan kena capai C1 berapa persen, C2 berapa persen. Kita lebih kepada janji kalau C1, C2 mesti kena capai at least C2 tu, tak kisahlah satu soalan ke, dua soalan ke, macam tu. Yang penting maksimum dia mesti C2, tak boleh mencapai C3. Kena macam gubal
untuk table penilaian TDT dia lebih kepada sebenarnya lebih mudah lagi lah. Itu pun sebenarnya kata macam susah kan. Bayangkan siapa yang menggubal table FIES. Susah sebenarnya nak melihat sesuatu aras kesukaran tu. Fokus pada CLO, apabila kita mengajar student, kita mengajar pelajar, kita perlu fokus CLO tu apa CLO dia. Macam PSPD ni, CLO 1 explain the basic computer and fundamental of programming language in a given scenario. So perlu capai CLO tu, bukannya perlu menghabiskan topik-topik pada silibus khusus semata-mata. Okay. Kita habiskan topik-topik dalam silibus khusus adalah untuk mencapai CLO. Di mana kita perlu melihat CLO dahulu dan barulah kita mappingkan kepada apa yang perlu kita mengajar pelajar. Jadi setiap topik dalam kursus adalah untuk menyokong outcome kursus tersebut. Okay, elemen yang ke-8. Okay. Baru separuh elemen tadi ada berapa item? Item sampai 15 item kan tadi kan? So ni baru item yang ke-8. So bertambahlah ada lagi 7 item. Paling lama sekali dekat bahagian SLT sekejap lagi. Okay. So semua boleh bertahan lagi ke? Berapa minit dah talk saya ni? Boleh bertahan lagi? Boleh eh? So item yang ke-8 adalah mapping. Mapping between CLO, PLO, teaching method dan juga assessment. Okay. So CLO, dia ulang baliklah sini CLO dan kurungan C berapa, PLO berapa, mapping kepada PLO berapa, kemudian sini pada kotak yang sebelah kanan ni ada teaching method. CLO 1 tu teaching method kita apa? Interactive lecture ke, discussion ke? CLO 2 teaching method kita berapa? Teaching method kita apa? Cooperative learning, discussion. Kan? Itu dah terkandung dalam silibus. Tapi bila tulis di dalam RMS, tidak semestinya kita perlu tulis yang terkandung dalam silibus sahaja. Tidak semestinya. Ini adalah orang kata suggestion dari silibus. Kita juga boleh menambah, kalau kita rasa nak tambah teaching method yang lain, dipersilakan. Tulislah dekat dalam RMS tersebut, teaching method apa lagi yang kita nak tambah. Tidak semestinya perlu ikut teaching method dalam silibus semata-mata. Okey? Ini adalah suggestion sahaja. Kemudian, ada assessment method di sebelah kanan sekali. CLO 1 yang mana di akhirnya OBA, Outcome Based Assessment, hasilnya kita akan nilai CLO 1 ni capai ataupun tak tercapai melalui penilaian kuis kepada pelajar. Penilaian final exam ataupun peperiksaan akhir kepada pelajar. CLO 2, kalau tak tercapai, kita akan melihat balik PBE. Itu sebab tu bila kita tulis tadi, saya bagi tahu, bila tulis analisis CLO, masa nak hantar post outcome review report tu, sebelum masuk ke dalam file, sebelum bagi KP sign, itu nyatakan kenapa tercapai CLO2 secara spesifik. Bukannya secara umum. Mewujudkan persekitaran yang kondusif. Itu adalah umum. Program elektrik boleh guna ayat tu juga. Program mekanikal boleh guna ayat tu. Program fertility boleh guna ayat tu. So secara spesifiknya CLO2 tak tercapai sebab apa? Melihat balik kepada ni item yang nombor 8 dalam program kita punya syllabus. CLO2 mapping kepada PBE dan juga PBT. Dilihat pula PBE. Selak balik kita punya markah-markah pelajar kan. Yang mana satu tak tercapai? PBE ke PBT? Kalau PBT tak tercapai, sebab apa PBT tak tercapai? Kenapa? Sebab ada 5 pelajar mendapat surat amaran akhir ataupun tidak menghantar tugasan PBT 2. Itu contoh, itu spesifik. Ada 5 pelajar tidak menghantar PBT 2 sebab mereka tidak hadir ke kelas dan telah mendapat surat amaran akhir. So tahulah sebab tak tercapai CLO 2. Okay, kita kena tengok balik pada spesifik kenapa CLO tu tak capai. Sebab tadi kita tunjuk piramid tadi kan, piramid yang paling besar sekali belah bawah adalah CLO. So analisis yang paling besar sekali, yang paling spesifik adalah pada CLO. So siapa yang perlu buat yang analisis yang spesifik tu? Tuan-tuan dan puan-puan, pesyarah khusus. Perlu nyatakan reason yang spesifik. Kenapa CLO bagi khusus tuan-tuan dan puan-puan tidak tercapai. Tugas penyelaras khusus
dia kena apa tu? Dia kena simpulkan pula kalau ada 4 kelas untuk khusus CSCI, penyarai khusus kena simpulkan ke 4 kelas tersebut. Jadi penyarai khusus dia akan hantar pula analisis skor untuk penyarai khusus. Penyarai khusus di setiap kelas. Okey? Kemudian dalam mapping CLO, PLO versus teaching method versus assessment, yang mana penting untuk tuan-tuan dan puan-puan melihat semula pada item yang nombor 8 ni, mapping ni. Selama hari ni kita melihat silap macam tu je kan. Banyak benda yang kita boleh dapat daripada item nombor 8 ni. Nak melihat dia punya apa tu? Dia punya perkaitan. Okay. Actually pada teaching method ni secara spesifiknya pada OBE elemen yang ketiga. Okay. Sebab sekarang ni saya masih elemen yang kedua, OBC, Outcome Based Curriculum. Selepas Outcome Based Curriculum, elemen yang ketiga adalah OBLT, Outcome Based Learning and Teaching. So pada Outcome Based Learning and Teaching ada dinyatakan secara terperinci teaching method. Saya tak sentuh untuk part saya yang tu dan saya rasa pun Puan Samiha pun tak sentuh, tapi saya ada letak sikit berkaitan dengan teaching and learning method. Sikit saja. Okay. Yang mana kita pernah tengok dia punya istilah term face to face. Kita pernah lihat istilah aktif. Apa itu cooperative, collaborative? Itu teknologi based delivery, experimental method. So kalau tengok ni face to face, kalau kita lihat, kita letak dalam RMS tu kan. RMS dia ada 14 minggu. So 14 minggu, setiap minggu apa subtopik yang kita nak ajar. Dan sebelah kanan tu, ni kita bayangkan balik lah, ni RMS ni. Saya nak buka RMS kan ambil masa pula kan. Tapi semua orang pernah melihat RMS, so bayangkan balik. Mula-mula dia tulis week 1. Kemudian dia punya syllabus, topik apa untuk topik week 1 tersebut. Kemudian kalau perasan, sebelah tu ada teaching and learning method. Tak ingat nama dia apa, tapi kaedah pengajaran kita lah. Kita tulis lecture ataupun discussion. Kalau lecture tu face to face. Okay? Kalau kita tulis cooperative ataupun collaborative learning, maksudnya apa? Dia sesuai kalau letak untuk week yang ada macam problem based, case study, project based, kita tulis cooperative ataupun collaborative. Macam tu. Okay? Dan kena melihat juga kepada ni lah CLO. Topik satu, subtopik tu ada tak CLO 2? Topik satu tu. Kalau topik satu tulis CLO 2, janganlah letak teaching method dia cooperative learning. Salah lah. Kan? So kita lihat balik kita punya syllabus, subtopik tersebut CLO apa, barulah kita boleh define apa dia punya teaching method. Jadinya kalau kita letak dalam macam semester ni sesi Jun 2020, kita 100%, 95% lah saya boleh bagi, 95% melalui kan. Tapi kita akan tersebut lecture ni sebenarnya adalah face to face. Okay, lecture face to face. Kita tak buat face to face, kita buat online. Tadi saya dah bagi tahu yang ni adalah suggestion daripada HQ. Kita boleh tambah lagi ikut kesesuaian kita punya method of teaching macam mana. Okay. So kita boleh nampak sini ada online learning kan. Kita boleh tambah pada RMS kalau kita punya kursus semester 3 100% memang 100% online learning. So kita boleh tambah teknologi based delivery pada RMS kita. Okay, kesesuaian. Kalau ada buat lab, kita boleh tambah je experimental method. Ada buat workshop yang sesuai lah dengan kita punya kaedah assessment kita kan, yang sesuai. So kita boleh tambah so, experimental method. WBL janganlah. WBL ni lebih kepada pelajar dia dapat pengalaman pembelajaran melalui industri. Kita tak pernah buat lagi lah untuk program DDT ni, pernah dicadangkan tapi belum dikuatkuasakan lagi untuk setiap politeknik. So WBL kita boleh excludekan. Okay. So yang ni secara ringkasnya lah saya nak bagi tahu apa itu delivery method ataupun teaching and teaching method. Jadi semester hadapan kalau misalnya semua kelas, semua kursus daripada SEM1 sampai SEM5 semua wajib untuk untuk online learning, boleh tambahlah kat situ.
technology based delivery pada bahagian kolom teaching method tersebut. Tak ada salah. Tak ada salahnya untuk kita tambah. Tak semestinya kena ikut apa yang terkandung dalam silibus sahaja. Okay? Okay, next adalah SLT, Student Learning Time. SLT singkatannya adalah masa pembelajaran pelajar. Pelajar ni dia perlukan berapa banyak masa untuk dia belajar sepanjang satu semester 14 minggu. Juga dikenali sebagai beban pembelajaran. SLT ukuran kuantitatif terhadap semua aktiviti pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai set hasil pembelajaran ataupun learning outcome yang ditetapkan. Aktiviti pembelajaran adalah terdiri daripada kuliah, tutorial, amali, seminar, pengumpulan maklumat, kerja luar tapak, projek serta persediaan dan menduduki peperiksaan. So yang ni tadi saya difahamkan daripada Puan Salina, nanti PA kena terangkan pada pelajar, betul tak Puan Salina? Betul ke? PA kena terangkan kepada anak PA dia macam mana nak mengira SLT kan? Ya, betul. Okay, so dengar betul-betul lah Taklimat saya ni Saya tak kerti terang pula kan? Dengar. Tak kerti terang, jangan tanya, jangan main bilik saya pula. Fida macam mana nak kira SLT ni? Dah terang dah ni kan? Tak faham tanya terus. Tak faham boleh tanya, boleh interrupt. Okay? So bagaimana nak kira SLT? Kita bermula dengan aktiviti aktiviti seharian kita. Okay, kita dalam satu hari kita ada 24 jam. Okay, 24 jam, kita tolak 16 jam. Kita tolak 16 jam. 16 jam tu untuk apa? Untuk kita punya personal. Okay, Minum dulu. Mandi, makan, termasuklah tidur, rehat, rekreasi, nak main bola ke, nak main pingpong ke, nak pergi bersukan ke, jogging ke, apa ke kan. Nak solat. Itu tolak 16 jam. Kena waktu untuk personal, dia peruntukkan sebanyak 16 jam je. Jangan lebih. Kalau kata tak boleh saya tidur lama, saya tidur 10 jam. Tak boleh. Kalau tidur 10 jam, kena pandailah kau makan katkanlah waktu tu. Makan 5 minit je. Rekreasi 5 minit je. Kan pergi main pingpong 5 minit je kalau tidur lama. Sebab dia untuk personal 16 jam sehari. So kita ada seminggu 7 hari, so 16 jam kalikan dengan 7 hari lah. Kalau kalikan dengan dapat berapa? Dapat 112 jam seminggu. Okay? Untuk aktiviti personal kita. Untuk belajar. Untuk belajar pula, dia sama je dengan bekerja. Kalau pensyarah, kita ni bekerja. Kita bekerja sehari 8 jam. Tolak makan. Waktu rehat 1 sampai 2 kan makan. Kenapa tolak makan? Makan tu dah masuk kepada yang atas ni, aktiviti seharian. Kita punya makan sekejap lagi ni, pukul 1 sampai pukul 2 ni, dia ke atas balik. 16 jam sehari ni. Okay. So kita bekerja 8 jam. Daripada pukul 8 pagi waktu normal sampailah pukul 5 petang. Tolak pukul 1 hingga 2 petang. So 8 jam sehari bersamaan dengan kalikan seminggu 7 hari. So bersamaan dengan 56 jam seminggu. Tapi untuk Sabtu dan Ahad kita boleh bagi macam kelonggaran sikit lah. Okay, kelonggaran sikit. Kita tak adalah nak kata nak bekerja ataupun student lah, tolak kita lah kan, student. Tak adalah kata student tu perlu belajar 8 jam macam waktu Isnin hingga Jumaat juga. Kita boleh bagi kelonggaran, student boleh belajar Sabtu untuk buat assignment 4 jam, Ahad buat assignment 4 jam. Okay, so untuk kelonggaran. Kalau kita bagi full, Sabtu Ahad perlu belajar 8 jam, dia akan pergi 56 jam seminggu. Tapi kalau kita bagi kelonggaran, Sabtu 4 jam, Ahad 4 jam, dia boleh pergi berapa tu? Boleh pergi pada 48 jam seminggu. Okay? Maksudnya waktu peningkatan kendiri pelajar Isnin hingga Ahad di antara 48 jam seminggu sehingga 56 jam seminggu. Dia punya ranking tu lah, range dia. 48 hingga 56 jam seminggu. Ataupun kita boleh cakap sebagai pembelajaran berkesan seminggu. Okay? Pembelajaran berkesan seminggu sebanyak 40 jam ditambah dengan maksimum 8 jam pada hujung minggu ataupun minimum 4 jam pada hujung minggu. Okay?
Ini adalah dianggarkan seorang pelajar memerlukan 5 hari 40 jam masa pembelajaran berkesan seminggu ditambah 8 jam. Kalau kita kira 4 jam Sabtu, 4 jam Ahad pada hujung minggu, jadi 48 jam. Kalau 8 jam Sabtu, 8 jam Ahad, kita pergi maksimum lah 58 jam. Jadi satu semester untuk program DDT 14 minggu sekarang kita berada pada 14 minggu bukan 16 minggu. So 14 minggu kita kalikan dengan minimum waktu dia. Minimum waktu dia 48 jam. Lagi bagus kalau depan tuan-tuan dan puan-puan ada kalkulator, senang. Nak nampak proof ni kan, sebab nak terang pada student ni. Nak terang pada student, nanti pun boleh suruh student keluarkan kalkulator juga. Kira sama-sama. Mana dapat jam kredit tersebut. So kalau ada kalkulator, keluarkan kalkulator. Boleh kira. Okay. So 14 minggu satu semester, kita akan dapat minimum. Ni minimum minimum 672 jam. 40 jam kalau kita mencapai 48 jam seminggu. Tapi kalau capai 56 jam seminggu, kalilah 56 jam kalikan dengan 14, 784. So sini dah tulis waktu dia dah bagi tahu 672 hingga 784. Mana dapat 672 ni? Kalau ada kalkulator, keluarkan kalkulator So 672 ni dapat daripada minimum waktu pembelajaran berkesan. Pembelajaran berkesan tu apa? Tengok balik slide sebelum. Inilah pembelajaran berkesan kita 8 jam sehari. Okay, 8 jam sehari campur 4 jam Sabtu, 4 jam Ahad. Itu adalah waktu pembelajaran berkesan bagi pelajar. Minimum 48 jam seminggu. Kalikan dengan 14 minggu, so dapat 672. Kalau maksimum, kalau diambil Sabtu, hari Sabtu 8 jam, hari Ahad pun 8 jam. So dia akan dapat maksimum 56 jam seminggu. So range dia 48 hingga 56 jam seminggu. Kalikan dengan 14 minggu, jadi waktu pembelajaran berkesan pelajar untuk 14 minggu ataupun satu semester, range dia di antara 672 sehingga 784 jam seminggu. Boleh dapat itu? Satu semester. Boleh dapat? Dapat. Next, macam mana kita nak mengira kredit? So, apa itu kredit? Kredit ukuran kuantitatif. Kuantitatif bermaksud kita boleh kira lah. Kita boleh kira secara tepat ataupun secara bundarkan. Okay? Ambil yang paling hampir. Yang mewakili isi padu pembelajaran ataupun beban pembelajaran pelajar untuk mencapai set hasil pembelajaran ataupun learning outcomes yang ditetapkan. Dalam dokumen MQA, kita semua tahu jam kredit pelajar akan dibahagikan dengan 40 student learning time. Mana dapat 40 ni? SLT ni. 40 ni bukan sesaja je MQA nak bagi 40 SLT ni untuk satu semester. Dia dapat balik daripada yang tadi ni lah. Kalau 5 hari 5 hari Isnin hingga Jumaat. So kalikan dengan pembelajaran berkesan pelajar 8 jam sehari, so dapat balik 40 jam. Dia ambil waktu bekerja sahaja. Itu maksud dia bahagikan dengan 40. Okey. Waktu pembelajaran berkesan pelajar daripada hari Isnin sehingga Jumaat. Tolak Sabtu, tolak Ahad. Sabtu Ahad tak kira lagi. Dia ambil daripada waktu bekerja saja. Waktu normal Isnin hingga Jumaat. Jadi kalau pembelajaran berkesan pelajar termasuk Sabtu dan Ahad 48 jam, yang mana Isnin hingga Jumaat 40 jam kan, 8 kali 5 hari 40 jam tambah 4 jam Sabtu tambah 4 jam Ahad, sama dengan 48 jam kali 14 minggu bahagikan dengan 40. Okey, 40 dah tengok pada kotak yang merah ni mana dapat 40. Inilah kotak merah ni. Sama dengan 16.8 kredit untuk satu semester. So, setiap semester pelajar, dia perlu ambil minimum. Okay? Minimum 16 kredit hour. Okay? Untuk satu semester. Kemudian maksimum pelajar untuk setiap semester, tak kisahlah semester 1, 2, 3, 4, 5, dia tidak boleh bawa melebihi daripada 20 jam kredit. Bawa 21, apa perlu buat? Perlu minta kebenaran KJ. Ada isi borang. Okay, mungkin pelajar tu dia subjek yang ringan saja, kan? Subjek yang tak dia boleh bawa
dia punya CGPA pun tinggi, so kena bagi justifikasi lah. PA kena tolong bagi justifikasi kenapa pelajar tu nak bawa 21 jam kredit. Kenapa nak bawa 22 jam kredit. So kena bagi justifikasi si borang bagi pertimbangan KJ, Ketua Jabatan untuk melepaskan pelajar tersebut, habiskan dia punya apa tu, kursus sebelum pergi LI. Ini adalah khas untuk pelajar-pelajar yang semester akhir lah. Kalau semester 2, 3 tak payah nak isi borang untuk melebihi jam kredit ni. Kita ikut saja apa yang ditetapkan. Dia tak cukup, kalau ada yang lebih kita carry sajalah kan. Kita nak dapatkan juga result pelajar yang berkualiti. So yang ni maksimum pelajar boleh pergi untuk satu semester 19.6 kredit ataupun kita bundarkan 20 kredit lah satu semester. Mana dapat yang ni sebab 56 jam. Mana dapat 56 jam seminggu 40 jam. Kemudian 8 jam Sabtu, 8 jam Ahad. Dapatlah 56 jam. Okey. Kali 14 minggu bahagikan dengan 40 student learning time. 40 ni dapat dari mana? Daripada kotak warna merah ni. Dia ambil waktu normal sahaja, Isnin hingga Jumaat. So bila dapat kat situ, kenapa kena bahagi dengan 40? Selama hari ni kita tahulah bagi 40 kan, bagi 40. Tapi kenapa 40? Semua kata macam MQA, dokumen MQA memang kena bagi pada 40. Tak. Kenapa MQA itu bagi kepada 40 adalah reason dia yang ni lah. Waktu pembelajaran berkesan pelajar Isnin hingga Jumaat. Itu dapat punca. Punca kenapa bahagikan dengan 40. Boleh? Boleh? Next adalah SLT ada, kalau lihat pada silibus khusus kita masing-masing pada item berapa ya? Pada item yang ke-10. Item yang ke-10 pada silibus ada distribution of student learning time. Dia ada tulis dah macam quiz tu face to face ke, lab non face to face ke. Kemudian ada juga kolom independent learning, ada juga kolom untuk sebetulnya ada formal assessment ni lah. Ini bukan. Okey. Tapi SLT ni ada bagi pada 3 bahagian, itu dependent learning, independent learning. Dependent learning ada 2, face to face ataupun non face to face. Okey. Yang ni. Yang ni pada item yang ke-10. Okay. Item ke-10 distribution of student learning time. Sebab item yang ke-9 adalah transferable skill. Yang tu boleh baca je lah pada silibus kan. Item yang nombor 8 yang tadi, yang ada teaching and learning method tu. Tu item nombor 8. Okay. Mapping di antara CLO, PLO, teaching learning method dan juga assessment. Okay. Ini item yang ke-10. So pada silibus khusus masing-masing berbezalah dia punya distribution of SLT ni. Yang ni contohnya untuk khusus PSPD. Jadi kat sini guided learning ada tulis kat sini face to face ataupun non face to face. Okay. So untuk pengiraan jam kuliah bagi topik 1. Okay, jumlah jam kuliah dia lecture 3 jam. Untuk pembelajaran kendiri non face to face 2 jam. 2 jam ni dapat dari mana? 2 jam ni memang dia termaktublah dalam silibus tersebut. Penggubal kurikulum, mereka pergi berkumpul, pergi meeting dan sebagainya, mereka berbincang berapa banyak untuk dia punya independent learning untuk topik yang pertama ni. Okay. Jadi student learning time total dia adalah 5 jam. 5 jam face to face plus non face to face. Kalau non face to face ni, kalau siapa tak faham lagi, dia lebih kepada persediaan pelajar. Okay. Persediaan pelajar sebelum masuk ke dalam kelas. Apa yang dia perlu buat? Mungkin download nota daripada SIDOS. Sebabnya sekarang ni kita OBE, kita perlukan lebih kepada aktif participant daripada pelajar. Pelajar perlu active learning. Tak boleh passive. Jadi sebelum masuk ke kelas, cakap kat pelajar, download dulu nota chapter 1, baca bahagian sekian-sekian. Besok saya akan tanya soalan ke, akan buat pretest dulu ke melalui Kahoot, macam tu. So chapter 1 berapa jam dia perlu untuk independent learning, sebanyak 2 jam. Okay. Face to face, waktu kuliah lah 3 jam. Assalamualaikum Puan Fida. Maaf mencela. Boleh saya tengok slide yang sebelum ini? Yang slide sebelum slide yang ini. Yang mana? Ni? Okey. Ada betul.
Bukan Okay. pakaian. Next. Hmm. Okay. Mhm. Maaf ya, saya nak bertanya. Untuk yang SLT ni, kita ada 3 kategori ni, jam berpandu, pembelajaran berpandu, pembelajaran kendiri dan juga penilaian formal. Hmm. Okey, apa ni, boleh saya tahu apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran berpandu bagi 2 subkategori tu, face to face dengan non face to face.